Baik, siapa yang ada buku ini, tolong buka. Okey, muka surat 174, kita dah masuk bab yang ke-27 dan kita bakal mengakhiri bab yang ke-27 bahagian ini sebab kita akan masuk ke bahagian 4. Maksudnya kita dah habis 3 bahagian, hampir menghabiskan 3 bahagian dan masuk ke bahagian 4 lah, insyaAllah. Jadi ini semua sebenarnya bukanlah buku yang asal, dia adalah kita panggil sedutan-sedutan sahaja, beberapa poin daripada buku yang sebenar Talbisu Iblis yang dikarang oleh Ibnu Al-Jauzi, ya, Imam Al-Qayyim Ibnu Al-Jauzi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Sahabat-sahabat yang dikasihi, mari kita mulakan majlis kita ini dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlina wa israfana fi amrina wa ma anta a'lamu bihi minna. Allahumma ighfir lana jiddina wa hazalina wa khatayana wa amdana wa kullun dhalika indana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-huzna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang mendalam ya Allah, dan juga ketaatan dalam beramal dengan ilmu-Mu. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami, kejahilan kami, sikap kami yang melampaui batas dalam urusan-urusan kami dan segala hal yang telah Engkau lebih tahu lebih daripada kami. Ya Allah, ampunilah kami semua kesalahan yang kami buat sewaktu kami dalam keadaan serius ataupun kami dalam keadaan bergurau. Ampunilah kami kesalahan kami saat kami sengaja maupun tidak. Ampuni segala kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat perkara itu mudah dan Engkau menjadikan segala kesedihan dan kesulitan itu mudah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami untuk sentiasa melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Amin ya Rabbal Alamin. Baik tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah, jadi hari ini kita dapat meneruskan kuliah kita pada yang keempat, saya difahamkan gitu, tahniah kepada Masjid Al-Falah, kerana saya rasa Dewan ini dah lama kosong, akan menunggu-nunggu kehadiran, Masya Allah. Inilah dia tetamu-tetamu Allah di rumah Allah yang mulia, dan kita niatkan pada hari ini 2 perkara tuan-puan. Pertama, kita niat mengimarahkan masjid. Siapa yang berusaha untuk mengimarahkan masjid, Masya Allah, dengan apa jua sekalipun, ya, kalaupun COVID itu sebagai penghalang, tapi kita tetap mengimarahkannya dalam bentuk online, di alam maya dan sebagainya, maka subhanallah di akhirat nanti kita bakal menjadi jiran-jiran Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jadi jiran Allah tau. Buka-buka tingkap pintu je, kita akan lihat Allah, Masya Allah. Dan yang kedua tuan-tuan puan-puan, kita niatkan supaya perjalanan kita hari ini, kita datang kemari, ini dijadikan sebagai salah satu pelaburan untuk menghalang kita dari api neraka. Jadi Allah akan mudahkan kita di akhirat nanti nampak jalan ke syurga. Jadi kita tidak berada dalam kesesatan. Kita tahu ini jalan dia, ini jalan dia. Bayangkan tuan-puan kalau kita berada dekat hutan, kita nak keluar daripada hutan. Kan banyak sangat lorong, banyak sangat denai-denai kan. Jadi kita tak pasti mana satu jalan dia. Dan dekat akhirat kelak macam itulah, lagi banyak berserabut. Lagi kita dihantui dengan perasaan-perasaan. Maka kekuatan yang berada di majlis ilmu ni lah, taman-taman syurga Allah di atas dunia ini, yang akan memberi bekalan kepada kita untuk kita kuat berada di dunia yang satu lagi. Baik, siapa yang ada buku ini, tolong buka. Okey, muka surat 174, kita dah masuk bab yang ke-27 dan kita bakal mengakhiri bab yang ke-27 bahagian ini sebab kita akan masuk ke bahagian 4. Maksudnya kita dah habis 3 bahagian, hampir menghabiskan 3 bahagian dan masuk ke bahagian 4 lah, insyaAllah. Jadi ini semua sebenarnya bukanlah buku yang asal, dia adalah kita panggil sedutan-sedutan sahaja, beberapa poin daripada buku yang sebenar Talbisu Iblis yang dikarang oleh
Ibnu Al-Jauzi, ya, Imam Al-Qayyim Ibnu Al-Jauzi. Jadi telah dimurnikan dan dimudahkan oleh Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Okey. Baik, muka surat 174. Apakah dia tipu daya yang dilakukan oleh syaitan terhadap para ulama? Jadi ulama-ulama ni sebenarnya adalah checkpoint ataupun fokus target utama syaitan juga. Jadi di kalangan ulama ni dia nak attack angle mana. Jadi kita kena tahu sekiranya itu berlaku di kalangan masyarakat kita, di kalangan ulama-ulama yang ada di dalam masyarakat kita, maka kita akan berjaga-jaga. Dan kita juga boleh mengambil peluang untuk mengingatkan mereka, sebab para ulama ni tuan-puan memang masya-Allah dia itu adalah jantung hati kita kan. Tetapi sebahagian besar juga semak jugalah, menyemak juga kan. Ada juga yang jantung hati kita, ada juga yang menyemakkan kita. Okey, jadi sebab tu kita berhati-hati. Sebab saya tengok dulu masa kecil-kecil dia kata ulama ni kadang-kadang boleh jadi ulama, boleh jadi ular dalam semak, dia kata. Okey. Baik ya. Jadi kita lihat 174 ulama yang merapatkan dan menjauhkan diri daripada pemerintah. Apa kata Imam Al-Jauzi? Wa qad labasa iblisu ala qaumin minal ulama yang qati'una ala sultani iqbalan ala ta'abbudi wad dini fayuzayyinu lahum ghaibatan man yadkhulu ala sultan minal alama fayajma'u lahum afataini ghibatun nasi wa madhun nafs wa fil jumlati faddukhulu ala salatin خطر عظيم لأن النية قد تحسن في أول الدخول ثم تتغير بإكرامهم وإنعامهم أو بالطمع فيهم ولا يتماسك عن مداهنتهم وترك الإنكار عليهم. Okey, ini petikan daripada Imam Al-Jauzi. Ini bukan hadis ya. Jadi apa ulama yang bernama Imam Al-Qayyim Al-Jauzi ni, dia kata sesungguhnya iblis ini dia juga menipu dengan tipu dayanya atas segelintir daripada ulama. Siapakah ulama-ulama yang ditipu itu? Yang memisahkan dirinya daripada para pemerintah. Baik, yang dekat dengan pemerintah pun kena belitan tipu daya iblis, yang jauhkan diri daripada pemerintah pun kena tipu daya iblis. Okey, dekat pun susah, jauh pun susah. Kerana apa? Kerana mereka hanya ingin membatasi diri mereka dalam urusan ibadah dan agama. Lalu iblis membuat mereka menganggap bagus untuk mengata ulama lain yang suka menemui penguasa. Oh, dia syok sendiri, dia rasa dia hebat. Jadi dia kata tu ulama yang dekat-dekat dengan pemerintah tu bukannya boleh percaya tu, itu semua semak. Dia kata itulah. Dengan ini mereka mengaut dua dosa. Na'udzubillah min zalik, iaitu dosa mengatur orang lain dan dosa memuji diri sendiri atau menganggap diri sendiri baik. Secara umumnya berdekatan dengan pemerintah itu memang mendatangkan bahaya yang besar, sebab boleh sahaja niatnya betul pada awal dia, tetapi lama-kelamaan niatnya berubah untuk menghormati ataupun nak jadi kipas kepada pemerintah sahaja. Ya. Lalu disusuli pula kemudiannya dengan apa? Ketamakan untuk mendapatkan kekayaan daripada mereka. Hal ini tidak terlepas daripada tindakan bermuka-muka, berpura-pura dan tidak berani mengingkari pemerintah. Ya, jadi di sini ada dua kelompok ulama lah. Ulama yang lepas, yang dia pergi mengipas pemimpin. Yang itu kita dah bincang kan. Yang ini dia menjauhkan diri daripada pemerintah. Tapi iblis dia kata okey, kau jauhkan pada pemerintah, no problem, kata. Tapi dia tetap juga akan membelit para ulama ini dengan niat-niat yang tak baik. Antara niatnya adalah memandang serong kepada ulama-ulama yang dekat kepada pemerintah pula. Dan yang kedua, dia merasa bahawa diri dia selamat, diri dia lebih baik daripada ulama yang lain. Ya. Okey, jadi kita tengok syarah dia dan tahqiq. Syarah ini macam penjelasan, tahqiq itu dia lebih diyakinkan lagi, lebih dihuraikan tu lebih faham. Okey, terdapat juga segelintir ulama yang menjauhkan diri mereka daripada pemerintah. Alasan mereka adalah supaya mereka dapat beribadah sepenuh masa tanpa gangguan. Tetapi iblis menusukkan tipu dayanya terhadap mereka dengan membuatkan ulama tersebut suka mengumpat dan berkata buruk terhadap ulama lain yang rapat dengan pemerintah. Dia juga berasakan dirinya adalah mulia
kerana dirinya bebas daripada segala fitnah pemerintah seperti rasuah, mengambil harta tanpa hak dan lain-lain lagi. Jadi Masya Allah, kat mana-mana pun ada juga si belis ni kan. Bukan si bilis ni ya, si belis ni kan. Jadi dia memanglah menipu daya, dia membelit kita dan sebagainya. Lalu akhirnya dengan bangganya dia menceritakan kebaikannya kepada orang awam bagi mendapatkan pujian dan kehormatan. Maka tanpa disedarinya dia telah menghimpunkan dua dosa, iaitu dosa mengumpat dan dosa berasa diri sendiri mulia. Namun tak semua ulama bersifat demikian. Ada yang menjauhkan diri daripada pemerintah disebabkan niatnya memang betul. Mereka khawatir jikalau mereka terlalu berdamping dengan pemerintah, kebebasannya untuk menegur pemerintah itu terbatas. Okey. Menurut Imam Al-Jauzi, terlalu rapat berdampingan dengan pemerintah itu banyak bahayanya daripada untungnya. Ini pengalaman ulama-ulama terdahulu tuan-puan, termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Malik, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi. Semuanya tu pernah merasa duduk di penjara. Kita hanya kenal mereka sebagai ulama yang membantu kita untuk memahami fiqah, ibadah dan sebagainya kan. Tetapi dia pernah meringkuk semua ni, empat-empat ni meringkuk di penjara. Hatta Imam Hanafi dipercayai meninggal dunia kerana diracun sikit-sikit dalam penjara. Imam Ahmad bin Hanbal lumpuh tuan-puan, kakinya tak boleh berjalan kerana apa? Kena torture banyak dalam penjara. Imam Syafi'i pun begitu juga. Imam Malik pun sama. Jadi Imam Malik ni waktu Imam Hanafi kena torture, ramai masyarakat di Madinah waktu itu dia mempertahankan Imam Malik. Jadi itu nak ceritanya betapa tergugatnya para ulama kita ini sewaktu tersebutlah dengan pemerintah. Walaupun kita tahu pemerintah pada waktu itu dia menggunakan title khalifah-khalifah. Okey, jadi sebab banyak sangat fahaman-fahaman especially dalam bentuk akidah lah. Sebagai contoh fahaman Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini dia punya rational dia lebih daripada revelation. Dia banyak gunakan otak berbanding dengan wahyu Allah. Jadi itu bab lain lah pula, kena belajar bab akidah, development of perkembangan akidah pula daripada semasa ke semasa. Yang itu pening, tapi kan bila kita faham tu rasa macam kita akan banyak memahami apa yang berlaku. Contohnya perselisihan di kalangan ulama sehingga hari ini kan, jadi kita tahu kenapa dia orang berselisih, jadi kita akan lebih tenang. Okey, baik. Dia akan menegur, lama kelamaan setelah mendapat pelbagai kesenangan, pujian dan ganjaran, maka niatnya akan berubah. Jadi sebab tu kita kena waliyazubillah sentiasa bermuhasabah diri sendirilah. Dia akan menegur dan menasihati pemimpin itu hanya untuk mendapatkan ganjaran dan pujian semata-mata. Malahan lebih teruk lagi sampai satu tahap di mana dia tidak mampu lagi untuk menegur pemimpin itu jikalau pemimpin itu ada membuat kesalahan kerana takut kedudukan dan ganjarannya tergugat. Jadi waktu ini dia dah antara dua persimpangan. Aku kalau tegur macam ni kan, nanti gaji aku tak jalan. Atau kalau misal kata aku tegur, nanti dia kena buang, aku nak cari kerja kat tempat mana pula. Jadi memang biasanya macam itulah yang akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syaitan dia akan menyelit masuk ke dalam hal ini dan dia akan meniupkan perasaan semangat takut. Dia bukan semangat untuk berjuang, tapi semangat dia tu rendah lah, turun. Dia jadi takut, jadi gementar, jadi ragu-ragu macam mana keadaan rezeki dia dan sebagainya. So berkata ulama besar tabi'in iaitu Imam Sa'id Ibn Musayyab, "Idza ra'aitumul 'alima yaghshal umara'a fahdharu minhu fa innahu lissun." Jadi ulama ni berkata apa? Apabila kamu telah melihat seorang alim menyelimuti dan kerap mendekati pemerintah, maka hendaklah kamu berjaga-jaga dengannya kerana dia mungkin seorang pencuri. Jadi dia ni sebenarnya tak ada apa-apa tanggungjawab, tapi dia duk menyelit-nyelit dengan pemerintah. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Sa'id sebagai pencuri ini, dia merujuk kepada kekerapan dia associate diri dia itu dengan pemerintah dan kemewahan. Maka dia boleh jadi menyalahgunakan kedudukan rapatnya itu untuk mendapat imbalan dan juga keuntungan-keuntungan yang tertentu bagi tujuan diri dan juga peribadi. Saya tersentuh tuan-puan, ramai yang rasa dengar video daripada sahabat mu'alaf kita yang pernah masuk Islam, Hafiz, saudara Hafiz kan yang orang Cina tu. Ada tak dengar? Kak Salwa je kuat kata dia dengar. Dahsyat Kak Salwa boleh tu share dengan dia orang. Dia cerita yang saya baca dan saya juga pernah dengar benda ni, iaitu berkaitan tentang Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat kan. Dia ada dua pen tuan-puan. Pen satu tu pen kerajaan,
dan satu lagi untuk peribadi. So kalau contohnya ada borang ke apa yang dia perlu sign tanda tangan, dia tanya yang ini untuk berada yang di bawah kerajaan ke ataupun apa, dan orang akan tanya kenapa tak pakai pen yang cantik tu, yang ni untuk kerajaan. Urusan-urusan kerajaan. Masya Allah, kita selalu dengar Umar bin Abdul Aziz dengan lampu dia pelita je, tahu tak? Tapi Masya Allah rupanya boleh kat tempat yang lain pun, subhanallah, kita boleh buat macam tu juga ya. Mana satu yang pemerintah punya, kerja kita jangan dicampur. Kita ni gang mesin photostat, musang photostat, kerja pun kita punya, yang hak kita pun kita punya, anak-anak kita pun kita punya, itu juga pejabat punya. Masya Allah. Okey, jadi itulah yang dimaksudkan dengan pencuri, mereka yang mendapatkan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, sesungguhnya tipu daya iblis ke atasnya demikian telah berjaya. Jadi dia telah ditipu daya. Okay, ingat kan awal-awal dulu kita belajar, syaitan ini dia nak menjerumuskan kita kepada keburukan, dia menyediakan 99 kebaikan. Suruh buat baik 99 kali tu. Sampai lama kita leka, time 100 tu jom dia junamkan kita masuk ke dalam lembah keburukan ataupun dosa. Okey, muka surat 178, 179 panjang ni. Siapakah ahli fiqh? Saya baca penggan yang pertama je, ya. Okey, paragraf yang pertama. Selebihnya ni tuan-puan boleh nanti belik tengok baca sendiri. Okey, qala al-musannif kana al-fuqaha'u fi qadimiz zamani hum ahlul Quran wal hadis fama zala al-amru yatanaqasu hatta qala al-mutaakhirun yakfina an na'rifa ayatil ahkami minal Quran wa an na'tamida 'ala al-kutubil mashhurah fil hadithi kasunani Abi Dawud wa nahwiha. Jadi baca Imam Al-Jauzi ni dia seolah-olah dia petik ni tau. Perenggan pertama yang saya baca ni dia macam petik kata-kata setengah ulama mutaakhir, ya. Okey. Berkata penulis, ahlu fiqh pada zaman dahulu, ahlu fiqh ini kalau kita sebut ini orang ni dia ahli fiqh. Siapa dia? Dia adalah ahlul Quran dan ahlul hadis. Maksudnya ulama-ulama fiqh yang kita sebut, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kita sebut dia ulama fiqh, tapi dia mendalami Al-Quran dan hadis. Mereka ni empat semua hafal Al-Quran, hadis dalam tangan dia. Daripada 4 ulama kita itu, 2 ulama dia membukukan hadis. Orang yang pertama sekali membukukan hadis adalah Imam Malik, daripada mazhab Maliki. Imam Malik, kitab dia Muwatta, dia ahlul hadis. Begitu juga kemudian diikuti dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kitab hadis dia itu sendiri yang dia compile dipanggil sebagai Musnad Imam Ahmad. Jadi mereka ini ahlul fiqh. Hari ini kita kenal dia sebagai ahlul fiqh. Tapi tuan-puan, hari ini juga para ulama yang dia mendalami ilmu fiqh, tak semestinya mereka ahlul Quran dan ahlul hadis. Apa dah terjadi? Itulah sistem yang ada sekarang ini. Dia telah memecahkan kita pada bidang-bidang yang tertentu sahaja. Ada lain daripada zaman ulama dulu. Jadi kita sistem yang sedia ada ni, kalau kita belajar ni sampai dapat PhD pun, kita hanya dalam bab fiqh sahaja tuan-puan, bukan dalam bab-bab yang lain. Sebab tu kalau tuan-puan tengok macam saya kata saya, apa latar belakang saya? Saya kata latar belakang saya adalah Islamic Revealed Knowledge. Ustazah mengajar. Yes, saya mengajar. Saya bukan ulama. Ya, jadi kita tengok situ, okey, guru ini dia mengajar, so apa bidang latar belakang dia? Latar belakang dia Islamic Revealed Knowledge. Dan Islamic Revealed Knowledge dulu di UIA masa saya belajar dengan yang sekarang pun berbeza. Kalau dulu memang kami semua kena ambil subjek-subjek itu walaupun sikit-sikit. General knowledge, dengan akidahnya kena ambil, dengan fiqh kena ambil, dengan sirahnya pun ambil, akhlaknya lagi kena ambil. Semua kena ambil. Hari ini belum tentu mereka yang ada di dalam Al-Quran, lapangan Al-Quran dan hadis, dia akan faham fiqh. Tak. Dia cuma tahu pasal bab-bab yang berkaitan dengan Al-Quran dengan hadis je. Pasal yang bab fiqh ni, that is not my my bidang lah, not my area, dia kata. That is not from the school of my course, dia kata gitu. Jadi kita terpisah. Dan tuan-puan, ini adalah apa kata konflik yang berlaku pada hari ini. Mereka yang pandai taranum dan sebagainya, dia itu pengkhususan dia. Tajwid kan dia memang bagus, tapi cuba minta dia kupas bab fiqh, dia akan minta maaf, dia kata itu bukan bidang saya.
So ini yang berlaku ni zaman sekarang ini, bukan masalah ulama'-ulama' tu, tapi sistem kita belajar macam tu. Jadi bila kita dah tahu sistem kita belajar macam tu, contoh tengok, masa kita sekolah menengah dulu kan, masing-masing ambil SRP. Siapa zaman SRP ke LCE? SRP LCE kan. Okey. Jadi zaman SRP LCE, lepas tu pergi kepada PT3. PMR dulu. PMR, lepas tu kepada PT3, lepas tu apa-apa lagi lah kan. Jadi kita tengok saja checkpoint exam tu ya. Jadi anak-anak kita masa dulu, kita pun juga belajar banyak benda. Bila masuk SRP saja kita mula dipecahkan. Okey, mana bidang sains sahaja, mana bidang art sahaja. Betul tak? So arts tu nak belajar bab sains, tak ada harapan lah. Yang sains tu nak belajar arts pun tak ada harapan lah. Dia lagi banyak subjek yang dia nak master kan. Kemudian bila dah masuk dalam bab sains tu, wah, SPM. Bila masuk SPM selesai, cemerlang masuk universiti. Bila dia masuk universiti, tuan-puan, boleh tak ambil semua bidang sains yang dia belajar dulu masa sekolah menengah? Tak boleh, dia ada takhasus. Dia ada pengkhususan. Kita panggil tu atas nama specialization. But it is actually not. Dia seolah-olah kita limitkan dia punya kemampuan sebenarnya tu. Kita lagi kecilkan dia punya kemampuan dia. So dia punya teropong tu lagi ke dalam. Okay. So dia ambil apa? Dia ambil engineering saja. So bab-bab lain yang berkaitan dengan sains apa tu? Tinggal. Tak tahu. So tahu bab kejuruteraan sajalah. Sama juga yang ambil sastra tu. Macam saya tadi. Bila masuk, saya tak boleh ambil law. Saya tak boleh ambil ekonomi. Saya hanya ambil Islamic Review Knowledge. Okay, so ambil Islamic Review Knowledge pula. Bila buat master nanti. Dah habis degree, buat master. Boleh ke ambil semua yang dekat dalam first degree kita tu? Tak boleh. Dia kena fokus dalam satu je. Kalau psikologi tu satu saja. Satu bidang saja. Apa dia? Kalau macam psikologi dah ada 10 bidang kan, dia ambil satu. Psikologi perkembangan. Perkembangan tu pasal perkembangan manusia je lah. Lepas tu dah buat siap PhD dengan thesis sebagai kan. Masa buat thesis tu, pilih satu tajuk je daripada bidang area kita tu. Jadi maksudnya daripada kita punya banyak, dia jadi meruncing macam piramid terbalik. Segitiga terbalik. Dan akhirnya kita kata, akulah yang tahu segala-galanya. Nampak tak? Kelakar tak? Kelakar. That is the system yang kita ada sekarang ini. You tak ikut sistem tu, orang kata pelik. Jadi kita, kalau dulu para ulama dulu, dia mulakan sistem dia daripada sikit dulu. Al-Quran dulu. You belajar Al-Quran. Sains tak ada lagi. Tapi belajar Al-Quran. Kemudian lepas Al-Quran, dia menguasai hadis. Bila dia belajar Al-Quran dengan hadis, nak tahu, nak dapat benefit daripada Al-Quran dengan hadis ni, kena buat apa? Oh, kena belajar pula hukum hakam. Sebab daripada Al-Quran dengan hadis ni, ada arahan Allah. So macam mana nak faham arahan Allah? Kat situ adanya hukum hakam. Dia belajar fiqah pula. Dah belajar fiqah, habis, selesai kan. Kemudian nak memahami fiqah, dia ambil sekali sirah. So siapa yang belajar hadis, belajar fiqah, dia akan ambil sirah. Dan bila dah ambil fiqah, sirah dan sebagainya, dia pun fikir, macam mana nak bagi orang tahu tentang masa untuk solat ni. Solat tu mesti tahu masuk waktu dia. Jadi dia pun fikir, barulah nampak dekat situ dengan perjalanan angkasa lah, bulan bintang lah, planet-planet lah. Maka mereka pun melebarkan sayap ilmu dia lebih meluas. Lepas tu yang jadi kalau kita dengar sebagai Ibnu Sina ke, kita baca Ibnu Hazim ke, apa-apalah kan, macam-macam nama tu, ulama-ulama itu semua, Al-Farabi ke apa ke, mereka macam tahu daripada pelbagai bidang, betul tak? Dalam medik pun dia ada, matematik pun dia ada, sains ada, Al-Quran pun ada nama dia, hadis pun ada nama dia. Macam mana dia belajar ni, kita kata? Sebab asasnya bermula daripada Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu dia kembangkan macam mana nak praktis Al-Quran dalam kehidupan. Jadi akhirnya seluruh bidang ilmu dalam dunia ini disatukan oleh Al-Quran. Al-Quran jadi asbab untuk melebar sayap ilmu kita. Hari ini ilmu kita bersepah-sepah. Dah engineering ambil, kemudian IT. Entah, tak tahulah saya ni Ustazah, saya ambil ICT, tak tahu macam mana nak kaitkan dengan Al-Quran. Kan? Dia tak tahu. Kan, saya dalam bidang undang-undang ni, saya dalam bidang ekonomi dan perniagaan. Wow, bidang ini sangat mencabar. Saya dalam bidang marketing. Tak tahulah, memang jauh sungguh lah daripada agama. Memang. Sebab kita tak nampak benda tu dikaitkan dengan Islam. Kalau dulu bidang marketing pun dia kait dengan
Quran, sebab pasak dia Al-Quran. Kenapa you nak buat marketing ni? So that semua kita ini tahu kita boleh pergi ke haji begini. Dan kalau kita sebut Ibnu Firnas, dia yang buat penerbangan yang pertama. Sebab antara tujuan dia adalah supaya nak mudah orang pergi menunaikan haji. Jadi dia bermula, kesan dia itu daripada Al-Quran dan nak mendayakan masyarakat supaya mereka boleh beribadah kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi semua ilmu atas dunia ini dia kembali kepada paksinya. Tapi hari ini tidak lagi. Kita punya sistem itu betul-betul dah terbalik. Kalau dulu sistem ulama belajar, dia macam segitiga naik ke atas. Maksudnya yang tapak dasar tu dia mencapah ke atas. Jadi dia belajar Al-Quran sikit. Kemudian daripada Al-Quran itu dia adalah ibu kepada segala ilmu kan. Jadi punca ataupun lubuk segala ilmu, maka dikembang, dicapahkan ke seluruh dunia. Tapi hari ini kita belajar banyak. Kecil-kecil semua belajar macam-macam belajar. Tapi lama-lama jadi tirus, lama-lama jadi banyak tak tahu. Lepas tapi perasan tahu. Aduh kan. So that is the problem ataupun fitnah pada hari ini. So saya sengaja campakkan pemikiran seperti ini tuan-puan, supaya apabila kita berhadapan dengan orang-orang yang kita nampak dia rasa macam tahu segala-galanya, kita pun rasa macam masya-Allah, inilah dia sistem yang ada. This is the product of today. Dan kita juga tidak menyalahkan, tidak cepat buruk sangka. Ustaz, nama je ustaz ni perangai macam ni. Kan. Apa hal ustazah tu? Kan? Jadi kita tahu dan kita akan cepat memaafkan. Jadi bila kita cepat memaafkan, kita tidak buruk sangka, kita tidak juga membawa sesuatu yang tak baik lah dalam diri kita ni. Lebih-lebih lagi ni nak Ramadan. Kan, kena bersihkan diri kita. Jadi alhamdulillah kita tadi doa tadi, kita baca istighfar kita, doa keampunan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah doa supaya dipermudahkan urusan. So saya selitkan tuan-puan, ada 3 benda kita buat preparation. Nombor 1 ilmu, ilmu tentang ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang perlu kita lakukan dalam bulan Ramadan. Revise balik, buat ulang kaji balik, tengok balik. Okay, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita doa supaya Allah mengampunkan kita. Yang ketiga tuan-puan, kita doa juga supaya Allah mudahkan seluruh urusan ibadah kita dan Allah terima amalan kita kelak. Okey. Baik, jadi itu tadilah ceritanya. Saya dah punya panjang ni, muka surat 181 tuan-tuan, puan-puan bacalah sendiri. Okey. Kita buka muka surat 182. Jadi di sini dijelaskan bahawa kesyumulan fiqh ni. Fiqh ini dia sempurna. Asal maksud fiqh ini adalah memahami. Tapi hari ini kita telah bahagikan fiqh itu kepada 4 bidang. Fiqh ibadat, fiqh muamalat, fiqh munakahat, fiqh jenayat. Itu adalah asas 4 fiqh ni. So fiqh yang ini adalah pemahaman kita. Tapi ulama-ulama dulu bila kita sebut fiqh, dia akan memahami Al-Quran, dia memahami hadis. Very much complete. Dia orang punya pemahaman dan juga pembelajaran dia. Dan fiqh-fiqh itu sendiri boleh dibahagikan lagi kepada beberapa bahagian. Contohnya, persoalan hubungan manusia dengan Allah dinamakan melalui fiqh ibadat. Hubungan manusia dengan diri dia sendiri adalah akhlak. Itu fiqh juga. Kemudian hubungan manusia dengan ahli keluarga melalui fiqhul usrah. Tapi kita tak pernah dengar benda ni. Fiqhul usrah basically dia letak dalam fiqh munakahat. Okay, next adalah hubungan manusia sesama manusia yang lain, yang kita jual beli, urusan keuangan kan. Apa juga urusan yang berkaitan dengan orang lain, dia letak bawah fiqh muamalat. Kemudian ada maliyah ni, fiqh muamalat maliyah. Kemudian fiqhul jinayah. Fiqhul jinayah ni yang hududnya qisas takzir dia. Kemudian ada fiqhul siyasah syariah. Itu dalam bab politik. Yang ini much later ulama' dia compile balik hadis-hadis dan juga hukum hakam berkenaan tentang kepimpinan. Saya belajar fiqhul siyasah syariah ni masa saya di tahun akhir di universiti dulu. Dan saya punya pensyarah sangat muda, umur 28 tahun dah dapat PhD. Sangat bijak. Subhanallah. Dan dia ni lah yang selalu bila saya masuk kelas dia tanya, Isfadiah, hari ni berapa date dalam hijrah, tarikh hijrah? Kata dia tanya. So saya memang sebelum pergi kelas akan prepare, cari surat khabar, singgah dulu dekat kantin ke kafe ke kan, ambil surat khabar, tengok hari ni berapa hari bulan. Itu yang membuatkan saya sampai sekarang ini akan teringat. Bila tengok tarikh hijrah saya akan ingat dia. Sebab dia banyak mengingatkan kita tentang perkara itulah. Jadi tapi sekarang ni carilah surat khabar, tak jumpa tarikh hijrah. Dulu-dulu ada kan, dia letak Masihi selari dengan hijrah. Sekarang tak ada. Tak apalah, ada smartphone ni. Pakai je lah smartphone ni. Hari ni berapa Syaban? 17. Ya ke Kak? 18 lah.
18. Akak rasa semalam lagi, hari ni 18 Syakban. Okey. Baik ya. Jadi hukum fiqh ini, hukum fiqh pula dia terbahagi kepada dua bahagian. So just untuk for your information ya. Jadi pertama yang kita panggil fiqh yang tetap ataupun hukum-hukum yang tetap yang tidak boleh berubah. Contohnya solat kita, yang itu memang tak boleh berubah lah. Daripada 5 nak shortenkan kepada 3 je ke kan. Kecuali kalau orang-orang itu bermusafir. Ya. Jadi situ memang ada alasan dan juga rukhsah kepada kelompok-kelompok yang tertentu. Jadi hukum yang tak boleh berubah ini dipanggil sawabit. Ya, jadi hukum yang tidak boleh berubah walaupun zaman dan masa berubah. Sampai kiamat tak boleh berubah. Jadi contohnya itu solat 5 waktu. Apa lagi yang tak boleh berubah? Akidah. Akidah kita semenjak Nabi Adam sampai zaman kita sekarang ini tak pernah berubah. Yang berubah adalah bab syariah, bab fiqh itu. Okey. So itu yang pertama sawabit. Kemudian ada juga hukum hakam yang disebut sebagai mutaghayyirat. Mutaghayyirat. Kita kalau baca bahasa Melayu mutaghayyirat ni, tapi kalau dalam bahasa Arabnya mutaghayyirat. Jadi mutaghayyir dia berubah. Hukum yang dibina tapi dia of course berdasarkan daripada dalil-dalil yang sedia ada, tetapi dia agak fleksibel. Contohnya menutup aurat itu hukum dia wajib. Sawabit tak pernah berubah. Okey, tetapi kaedah menutup aurat itu dia boleh berubah. Nak pakai jubah pun boleh, nak pakai baju blouse pun boleh kan, nak pakai maskot pun boleh, as long as tutup aurat. Ya, okey. Tapi hukum yang sama macam ni yang boleh berubah mutaghayyirat ni tak boleh buat dekat solat. Tak boleh. Tak boleh buat dekat puasa. Bulan Ramadan ni kita puasa kan 1 bulan. Apa kata kita pindahkan bulan Ramadan kepada bulan Muharram. Kita puasalah Muharram itu sebulan, Ramadan tu nanti tak payah. Boleh ke tak boleh? Tak boleh, Masya Allah. Jadi itulah kelebihan umat Islam ini, dia tahu mana satu yang sawabit, mana satu yang mutaghayyirat. So kalau sawabit, hatta ulama macam mana tinggi darjat dia pun, dia announce tahun ini kita ubah, tukar daripada Ramadan ke Muharram. Cuma nak tanyalah kan, itu boleh ke tak boleh kan? Boleh tak boleh? Tak boleh. Dia tukar hari Jumaat penghulu segala hari ke hari Sabtu contohnya kan. Okey. Boleh ke tak boleh? Dia boleh, tapi cari saja tanya. Kalau memang betul-betul ada, agak-agak ada tak pengikut dia? Ada. Ramadan, puasa Ramadan tukar ke Muharram kan? Ada tak yang ikut? Ada. Akan ada yang ikut, tahu puan. Jadi sebab tu sangat penting kita dalam bab-bab ini kita at least tahu. Kita tahu mana kan. Jadi bila balik ke rumah ni ingatkan anak-anak kita ada hukum hakam tu, kita tak boleh nak adjust. Benda tu hak Allah, benda tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan pandai-pandai lah pula, ada lesen boleh lah. Kan, jadi arak ni haram, ada lesen, okey lepas. Jadi itu sebagai contohnya juga. Aduh, pening kepala ya. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat pula seterusnya. Selebihnya bacalah, dia lebih kurang tu saya dah buat kesimpulan dia, ringkasan dia itu sampai muka surat 186 ni daripada apa yang saya kata, saya sebut tadi, saya ceritakan tadi. Maka biar kita tengok muka surat 186 sebagai Imam Al-Khattabi sebagai kesimpulan dia. Apa dia kata? Aku melihat orang yang berilmu pada zaman ini, ni pada zaman dia ni, maksudnya 388 hijrah mak oi. Kita dah 1400 lebih dah ni. Apa dia kata? Aku melihat orang yang berilmu pada zaman ini telah berpecah kepada 2 kumpulan. Kumpulan hadis dan athar. Athar ni adalah kata-kata daripada para sahabat ya. Serta kumpulan fiqh dan juga nazar, maksudnya pandangan, hujah. Jadi dia ada 2 kumpulan. Kumpulan hadis, satu lagi kumpulan fiqh. Setiap satu daripada mereka tidaklah lebih istimewa daripada yang lain. Setiap satu memerlukan yang lain bagi pencarian ilmu ataupun melengkapkan ilmu. Kerana hadis menduduki tingkatan asas ataupun tapak dan ia adalah sumber. Dan fiqh adalah binaan dan ia adalah cabang. Jadi nampak saling memerlukan. Ada batu asas saja tak ada dia punya binaan, tak guna juga. Kan buat menyemak je.
Jadi bila ada bangunan baru boleh dimanfaatkan. Jadi ini ulama melihat bahawa hari ini, kalau tengok hari ini, kalau Imam Al-Khattabi hidup pada tahun 1400 tahun, 1400 ni sekarang ini, agaknya dia pun geleng kepala banyaklah. Nak bezakan bandingkan dengan zaman dia je dah terbahagi dua kelompok, ulama-ulama hadis, satu lagi ulama-ulama fiqh. Zaman sekarang lagi lah. Kelompok hadis dhaif dengan hadis hadis sahih. Itu pun aja masalah, ya Allah. Yang hadis dhaifnya pun macam tu, yang hadis sahih tak sahih-sahihnya pun sampai nampak orang sampai tengok hadis dhaif pun was-was kan. Jadi masya-Allah. Itu yang berlaku lah. Jadi tuan-tuan perempuan memang kena banyakkan ilmu kita. Lepas tu niat kita kena selalu betulkan. Baca Fatihah tu sebut ihdinas siratal mustaqim sepenuh hati, ya. Jadi ya Allah, pohonlah aku, ya Allah, kadang-kadang ni aku ni khilaf ni, aku tak faham, kadang-kadang salah faham. Kalau ustaz tu cakap lain, aku faham lain. Kenapalah ada orang macam ni, akan dalam satu grup WhatsApp pun bergaduh-gaduh tuan-puan. Saya bukan nak buka aib, tapi itulah hakikatnya. Tak larat, kan? Okey. Next, bab 29, kisah sahabat yang mengeluarkan fatwa. Baik, berkata Imam Al-Jauzi, qala al-musannif. Bila sebut qala al-musannif, maksudnya al-musannif itu adalah orang yang penulis, ya. Jadi siapa penulis itu? Imam Al-Jauzi untuk kitab Tablisu Iblis, ya. Wa qad rawaina an Ibrahim an-Nakhai anna rajulan sa'alahu an mas'alatin faqala ma wajadta man tas'aluhu ghairi wa an Malik bin Anas radhiyallahu anhu qala ma aftaitu hatta sa'altu 70 shaykhan hal tarawna li an uftiya faqalu na'am faqila lahu falau nahauka qala law nahauni intahaitu, ya. Dia pun maksud dia telah diriwayatkan kepada kami daripada Ibrahim An-Nakhai bahawa ada seorang lelaki yang ditanya tentang sesuatu persoalan. Lalu orang itu menjawab, apakah engkau mendapatkan orang lain yang boleh engkau tanya? Jadi nak tanya, nak bagi tahunya, ulama ni pun dia punya sikap ni, bila ditanya kalau dia tak tahu dia akan cakap saya tak tahu. Dia tak ada rasa reluctant ataupun rasa down, rasa rendah diri, hina. Dia tak ada rasa hina. Oh yang tu saya tak tahulah. Dia tak rasa hina. Tak. Dia berani sebut, oh minta maaf saya tak tahu. Dan orang-orang yang ada adab akhlak yang baik dalam ilmu ini, kalau disilap, dia akan mengaku disilap. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi ini perlu saya kira kita hidupkan dalam diri kita lah. Walaupun kita ini bukan ulama, tapi ada masa-masanya sebagai suami isteri, kan, ada masanya kita silap. Jadi mengaku je lah, kan. Kalau dengan anak-anak, dengan mak ayah pun macam tu juga. Bila mak ayah melakukan kesilapan pada anak-anak, so ambil semangat ini, mengaku je lah. Okey. So kemudian daripada Malik bin Anas radhiyallahu an berkata, aku tidak mengeluarkan fatwa kecuali setelah bertanya kepada 70 syekh. Ya Allah, 70 syekh. Dia tanya, dia konsult tu. Subhanallah. Saya baru-baru ni jumpa dengan Dr. Zulkifli Al-Bakri. Ya, dia cerita pasal bagaimana dia mengkaji tentang vaksin, kan. Jadi dia tanya punya ramai orang, lebih daripada 40 institusi. So kalau Dr. Zulkifli Al-Bakri ni saya sangat, apa orang kata tu, selesa dengan cara dia, dengan dia punya kesungguhan dia. Itu peribadi saya lah, sebab saya kenal dia sebelum dia jadi mufti lagi pun, ya. Jadi dia memang berhati-hati sangat sebelum dia jadi menteri agama pun. Sebelum tu dia tak terkenal pun. dia terperuk tu dekat Negeri Sembilan sana tu, kan. Saya dengan Ustaz Muhyiddin jumpa dia, dan dia ingat kita, sebab kami masa tu selesaikan masalah seorang wanita yang telah berkahwin di Thailand. Okey, dan wanita itu dia dikahwini oleh lelaki yang telah merujuk kepada Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri. Jadi kemudiannya bila balik ke sini, dia ignore ni dalam bahasa Melayu apa? Diabaikan. Kenapa tiba-tiba tak tahu bahasa Melayu? Diabaikan, ya? Dia telefon tak layan, tak jawab. Jadi dia dengan isteri yang pertama sajalah. Dan dia pun tidak mewar-warkan, tak iklankan, tak bagi tahu yang dia dah berkahwin. Jadi yang dia ni masya-Allah, kan, dalam keadaan saya nampaklah ini satu kezaliman. Jadi saya pun jumpa dengan Dr. Zulkifli Al-Bakri, tanya dia betul ke dia cakap dengan suami dia ni macam ni. So keadaan ni macam mana kita nak buat, doktor tolong selesaikan. So memang kami bertiga selesaikanlah masalah wanita ni.
yang pada mak ayah dia masih dara lagi, masih anak dara lagi ya, tapi telah berkahwin. Banyaklah kes-kes yang seperti ini. Jadi saranan saya lah kepada kaum lelaki yang mendengar kuliah saya ini, yang saya tahu melalui online dan sebagainya. So tolong, kalau misal kata nak berkahwin lain ke apa ke, bincang baik-baik. Jangan selindung-selindung, sebab dia punya implikasi kesan yang tak baik tu lebih banyak daripada kesan yang baik. Memang you all ada kekuasaan, agak berkata kekuatan ataupun autoriti nak kahwin tanpa bagi tahu isteri, tetapi implikasinya lagi-lagi lah kalau suami itu meninggal dunia. So dari sudut pembagian harta dan sebagainya kan, bila tidak dijalankan secara baik, maka kalian tetap melakukan kezaliman walaupun di dalam kubur. Ya, jadi itu adalah satu perkara yang perlu diingati lah. Ya. Okey, sebab saya berhadapan dengan orang macam ni yang nak menyelesaikan masalah dia, kita rasa sedih dan pedih. So ingat, senang ke dia berada di alam barzah macam tu? Tenang ke dia kan? Dia dah buat kata tai dekat dunia ni macam ni, dengan kita yang tak boleh nak selesaikan. So that is the problem lah. So alhamdulillah sahabat kita tu kita minta diceraikan dengan cara yang baik lah. So pihak kami macam mendesak lah supaya ada lafaz dia, sebab dia dah ada sijil walaupun daripada selatan Thailand. Jadi kita minta dia lepaskan. Alhamdulillah. Okey, so jadi tu selesailah kesnya. Nak ceritanya. Jadi tuan-tuan perempuan, maka jadi Malik bin Anas pun begitu. Dia kata dia tanya 70 syekh dulu. Dan kemudian dia tanya, apakah kamu melihatku layak mengeluarkan fatwa? Jadi mereka pun menjawab. Tengok seorang ulama pun dia tanya lagi. Dia kata, aku ni boleh keluarkan fatwa tak? Jadi mereka pun menjawab, ya. Dan kemudian ada yang bertanya. Dia kata, Imam, dia kata, kalau adalah salah seorang daripada syekh itu melarang kamu untuk keluarkan fatwa, jadi apa yang kamu buat? Maksudnya kau ni tak layak lah keluarkan fatwa, jangan keluarkan fatwa lah, tutup je dalam mulut kau. Apa dia kata? Aku menjawab, aku tidak akan mengeluarkan fatwa jikalau mereka menolakku. Jadi maksudnya dia punya hormat dia ya kepada para ulama yang lain. Walaupun dia tahu, tapi dia tengok. Sebab mungkin bertentangan tuan-puan, macam 4 mazhab kita ini. Ada banyak yang bertentangan, betul tak? Kalau tak jalan jadi 4 mazhab. Bertentangan, tapi they really respect each other. Sebab dia tahu setiap satu itu walaupun berbeza, tetap betul. Tetap betul. Saya selalu kalau nak ceritakan benda ni kan, saya mesti akan buat macam satu kiasan, tuan-puan. Okey, contoh ni kan, ni dia ada 4 wajah, betul tak? Wajah pertama, wajah kedua, kemudian wajah ketiga, kemudian wajah keempat. Alright. Ada sebahagian orang dia berada di kawasan sini saja. Jadi kalau dia tanya, okey, seremoni transmitter tu, body dia tu bentuk macam mana? Cuba cakap sikit. Bagi dua ciri-ciri. Apa dia? Warna dia? Warna hitam. Lepas tu ada apa? Dia ada macam klip. Okey, ada warna klip. Baik. Kalau orang tu dia duduk bahagian sini, apa dia kata? Dia lain pula. Mana pula dia kata ada klip? Dia kata, mana ada klip? Dia cakap, dia bahagian sini. Ada warna kuning lah. Yang sini pula kata, mana ada warna kuning, rabun pula mata kau, dia kata. Yang sebelah sini, dah lain dah pula. Mana ada klip-klip, itu wayar lah, dia kata. So itu a different view from the different angle. Tapi semuanya satu. Semuanya betul. Dia menunjukkan seremoni daripada transmitter ini daripada pelbagai arah. Begitulah Islam, rahmatnya Allah, dengan luas kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala, kita memahami sesuatu tu pada aspek yang berbeza dan semuanya betul. Dan tuan-tuan perempuan, antara satu perkara yang mungkin yang perlu kita fahami adalah bila kita betul, kita bawa kebenaran, cara kita menyampaikannya itu yang Allah akan pandang. Kebenaran of course satu aspek, tetapi yang memperjuangkan kebenaran itu yang kita bawa. Jangan sampai kita mengumpan derhaka dia. So kita lagi tegur, lagi dia tak nak ikut. Ini biasanya berlaku dalam keluarga lah. Kan mak ayah rasa betul dah, tegur dia kan tak sembahyang, itulah inilah kan. Sampai lama-lama anak kata malas dah nak sembahyang. Dia jadi macam tu. Tapi adalah kalau macam tu ni memang jiwa yang tipis lah. Kita kena betulkan balik lah anak kita ni macam mana. Okay, next bab ke-30 ini adalah bab yang terakhir. Sebelum kita masuk ke bahagian yang keempat, ulama takut menegur pemimpin. Ini pun ada jenis yang dibelit oleh syaitan. Berkata Imam Al-Jauzi,
ومن تلبيس إبليس على الفقهاء مخالطتهم الأمراء والسلاطين ومداهنتهم وترك الإنكار عليهم مع القدرة على ذلك وربما رخصوا لهم فيما لا رخصة لهم فيه لينالوا من دنياهم عرضا فيقع بذلك الفساد لثلاثة أوجه. الأول الأمير يقول لولا أني على صواب لأنكر علي الفقيه وكيف لا أكون مصيبا وهو يأكل من مالي. والثاني العامي أنه يقول لا بأس بهذا الأمير ولا بماله ولا بأفعاله فإن فلان الفقيه لا يبرح عنده. والثالث الفقيه فإنه يفسد دينه بذلك. Muslihat iblis yang lain terhadap ahlul fiqh adalah kebiasaan mereka mendekati para pemerintah dan berbaik-baik di hadapan mereka serta tak berani mengingkari mereka sekalipun sebenarnya mampu melakukannya. Tuan-tuan puan-puan, nak cakap benda yang benar di hadapan pemerintah yang buat salah, dia pula bagi makan kat kita, bukannya senang. Okey. Ada kalanya ahli fiqh itu membuat rukhsah kerenan hukum agama bagi mereka tentang sesuatu yang seharusnya tidak boleh ada rukhsah. Jadi sampai-sampai ulama ni dia kerana takutnya tu kan, ini sebab apa ulama takut menegur pemimpin. Kerana takutnya tu dia boleh ubah hukum sesuaikan ikut selera pemimpin. Okey. Kemudian supaya ahli fiqh itu menerima habuan dunia, na'udzubillah. Yang demikian ini akan mendatangkan kerosakan kepada 3 golongan. Jadi sifat dia dekat dengan pemimpin tapi takut tegur pemimpin, dia akan membawa 3 masalah ataupun 3 bala. Okey, yang pertama kita terus masuk ke surat 191. Yang pertama, kerosakan kepada pemimpin itu. Jadi apabila pemimpin ini tidak ditegur oleh ulama dia, maka dia akan berpendapat bahawa semua yang dilakukannya itu adalah betul. Walaupun sebenarnya salah. Walaupun bercanggah daripada syarak. So you dah duduk bersama tapi tidak tegur. Maka dia akan ingat benda yang dia buat itu betul. Ya? Okey. Jadi kalau benar-benar salah, tapi kalau sesuatu benda yang contoh macam benda-benda makruh boleh lagi tuan-puan. Ya? Kalau makruh, contoh makruh ni apa ya? Apa-apalah yang makruh kan? Oh, isap rokok haram. Isap rokok dia bukan makruh ya? Makanan yang berbau contohnya kan? Makruh. Okey. Jadi kalau makan durian, lepas tu burp ke sana sini kan. Yang itu makruh. So makruh ni masih okey lagi. Tapi jangan bagi dia melepasi yang haram. So yang haram ni kita no kompromi. Kalau makruh okey lagi, tak apa lagi. Dia nak makan durian ke, kan durian king ke, durian kong ke kan. Kemudian nak ambil bawang ke apa, tak kisahlah. Okey. Dan kemudian dia juga beranggapan bahawa jikalau apa yang dilakukannya itu tidak betul, sudah tentu perbuatannya itu akan ditegur oleh ulama tersebut. Jadi yang pemimpin dia kata, aku dah bayar dia, kalau aku salah tu dia tegur lah. Dia rasa macam tu. Dia tunggu pula orang tegur sebab dia depends on this ulama. Sedangkan dia tidak menyedari bahawa ulama itu bimbang akan kedudukan dan habuannya jikalau dia menegur pemimpin itu. Jadi sesungguhnya ulama tersebut telah dibelit oleh syaitan. Okey. Kemudian yang kedua, kerosakan pada orang awam lah pula. Dia punya malapetaka dia pertama kepada pemimpin itu sendiri, yang kedua kepada orang awam. Kerosakan pada orang awam pula adalah apabila orang awam itu melihat pemimpinnya melakukan perkara yang bercanggah dengan syarak, maka ia nanti akan menjadi ikutan orang awam. Jadi apa yang dia buat, apa yang dia pakai, apa yang dia hulur, apa yang dia terima, dia akan ikut. Mereka juga menganggap bahawa perkara itu dibolehkan walaupun hakikatnya perkara itu bercanggah dengan syarak. Jikalau perkara itu tidak boleh dilakukan, sudah tentu ulama yang menasihati pemimpin itu akan menegur pemimpin tersebut daripada melakukannya. Ini pun pemikiran orang awam. Pun macam tu juga. Kalau dia salah, dia tu kan ada ulama-ulama tu. Mestilah ditegur. Takkan ulama tu diam je. Dia kata gitu kan. Jadi kalau betul, okay, kita betul lah, kita buat lah. Alright. So next adalah kerosakan pada ulama itu sendiri. Malapetaka itu berlaku kepada diri ulama itu sendiri. Apa dia tindakan ulama yang tidak menasihati para pemimpin dan menegah pemimpin tersebut daripada melakukan maksiat, sebenarnya telah merosakkan agama itu sendiri secara keseluruhan. Okey, baik, disebutkan dalam sebuah hadis, "Idza ra'aita ummati tahabu
fala taqulu lizzalimi ya zalim faqad tuwaddi'a minhum. Hadis riwayat Al-Hakim Mustadrak. Apabila engkau melihat umatku takut, jadi tidak berani dia berkata kepada orang yang berlaku zalim, wahai si zalim. Ya, jadi maksudnya dia terus teranglah, awak ni telah melakukan kezaliman, bukannya dikutuk. Jadi wahai si zalim, maksudnya dia tak berani nak jelaskan apa yang zalim. Maka diucap selamat tinggal kepada mereka. Jadi Nabi akan ucapkan selamat tinggal kepada dia. Bye-bye. Ya. Okey, dan dalam satu hadis yang lain, riwayat-riwayat yang lain tuan-puan, ulama-ulama yang seperti ini dia tidak berpeluang untuk minum daripada air telaga Kausar. Nabi tak akan pandang. Allah juga tak akan pandang. Sebab dia ada ilmu, dia sembunyikan. Sebab takut. Dia takut pada pemimpin. Patutnya dia takut pada siapa? Patut takut pada Allah. So kat situ dia jadi apa? Hukum dia, akidah dia. Dia jadi penyakit apa tu? Penyakit apa tu nama akidah dia tu? Tak tahu. A. Munafik. B. Syirik. C. Kufur. Mana satu? A, B, C. B. Syirik. Dia syirik. Dia takut pada Allah ada. Tapi dia takut juga pada pemimpin ni. Jadi dia ada penyakit syirik. Jadi khawatir kita rasa takut yang tu. Jadi syirik ini dia, kalau kita belajar betul-betul, dia sebenarnya actually sangat dekat dengan orang yang beriman. Lagi sangat dekat dengan orang yang berilmu. Jadi sama ada dia nak memperjuangkan apa yang dia pelajari hari ini, ataupun dia nak, tak apalah, biarkan kepentingan diri dia sendiri atau kepentingan orang-orang yang dia sayangi, yang dia hormati. So you have to be careful, sebab syirik ni maksudnya syarikat kan, dia partnership. So itu dah jadi partnership lah. Dia partnership ketakutan dia dengan Allah, dengan pemimpin ataupun harta dia tu. Jadi dia sama tu, sama rata tuan-puan. Okey. Jadi syirik tu tidak semestinya aku percaya kepada Buddha, tak semestinya gitu. Kan? Bukan tak semestinya aku percaya pada apa yang kalau Tuhan-Tuhan Hindu kan. Bukan yang tu. Itu dah jadi kufur dah. Kan? Jadi kat situ yang kita tengok, kena lihat. Dan para ulama sejarawan pun dipanggil orang-orang Quraisy ini, bukan mereka tak percaya pada Allah, tetapi dia syirik. Dia tahu Allah itu ada, dia tahu Allah itu satu, tapi ini patung-patung ni dia adalah pembantu kita nak sampaikan hajat kita pada Allah. Gitu kan. So jadi panggil musyrik Mekah. Kaum Quraisy musyrik Mekah. Kita selalu dengar musyrik Mekah. Kita tak panggil dia kafir Mekah. Kita panggil dia musyrik. Jadi itu musyrik tu dia percaya pada Allah, tapi dia percaya juga pada elemen-elemen yang lain. So kalau dalam hal ini pemimpin dia lah, yang dia bekerja, majikan dia lah, in that sense kan. Subhanallah. Saya baru-baru ni ada sahabat-sahabat, dia minta tolong, Ustazah, macam mana ni Ustazah? Dia kata, saya ni bekerja dekat satu company ni. Company ni jual barang yang tidak bermutu, tapi dia claim bermutu Ustazah. Macam mana saya nak buat? Saya yang bungkus, saya ini bahagian quality control. Saya dah tolak dah produk yang rejected, yang saya rasa memang tidak menepati quality. Saya pun tak nak beli kalau saya, dia kata. Jadi saya dah tolak tepi. Tapi dia datang Ustazah, produk yang saya dah letak tepi tu, dia angkut semua, dia pergi campur. Dia kata, ini semua boleh, dia kata. Semua boleh. Macam mana ni Ustazah? Dia kata, kita nak cakap macam mana kan? Saya kalau nak senang aja, kalau berani berhentilah kerja kan. Berhenti je kerja kan. So kita sebut je ni kan, bye-bye kan. Bye-bye saja, tinggalkan je pada mereka kan. Kalau nak mudah, mulut kita ni memang cepat cakap, tinggalkanlah. Tapi dalam beberapa hal saya kata, mana yang awak boleh selamatkan, selamatkanlah. Produk mana yang tak boleh guna tu letak tepi je lah. Lepas tu buat bodoh je lah, diam je lah. Tapi maksudnya bukan kita taati dia, tapi dalam arti kata tindakan kita itu, kita boleh cuba letakkan ke tepi semampu yang mungkin lah. Kata. Okey, jadi Masya Allah kan, itu hidup tu, kerja tu macam tu boleh jadi ya. Okey, baik tuan-puan, insyaAllah bahagian keempat kita akan sambung, akan datang jika ada umur, jika Allah izinkan. Baik, saya nak buat beberapa pengumuman, 2 pengumuman aja tuan-puan. Dekat luar sana tu saya ada bawa buku, satu buku, satu lagi kurma ajwa. Jadi siapa yang nak dapatkan kurma ajwa 1 kilo RM80. Kemudian ada satu buku ni tuan-puan boleh beli, buku tulisan Linda Rafa. Dia punya pengalaman menjaga anak dia yang kanser itu sehingga meninggal dunia. Tuan-puan, saya baca tu, saya buka aja buku tu, tengok gambar-gambar, saya dah menangis lah.
Jadi kita boleh bila habis baca buku tu, you all dapat 3 dalam satu lah. Satu, rasa syukur kita. Kemudian yang kedua, kita memahami orang kata penderitaan orang yang sakit. Kat situ kita akan develop kita punya EQ ataupun emosi kita. Kemudian yang ketiga, kita akan tambah rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So itu kita punya target lah. So you all boleh beli, kalau buku harga dia RM25, kalau kurma RM80. Cumanya minta tolong jaga SOP. Ya, okey, beratur ikutlah, jangan lebih daripada ini. So ini kita punya apa orang kata tu, hasta tu kita punya limit lah, ya. Okey, dan lepas tu jaga jarak. Yes, limit jarak kita. So tolong beratur kalau boleh beli, dan insyaAllah seandainya habis tak dapat nak beli, kita boleh kirimkan juga pada Kak Salwa and the team. So terima kasih banyak. Sekian dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Ya Kak? Ya, boleh tanya Kak? Syirik. Ya. 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 Macam mana dia boleh terjadi, ya? Okey, kalau kufur ini ialah orang yang dia menolak arahan Allah dan dia merasakan arahan kita ini bagus. Contohnya undang-undang. Ya, contohnya undang ini yang sangat rapat undang-undang, tapi saya sangat takut ni. Bila bercakap takut, tapi saya terpaksa bercakap jugalah. Contohnya undang-undang. Kita rasa undang-undang yang berzina itu, undang manusia ini lebih baik daripada undang-undang Allah. Boleh jatuh kafir. Sebab kita menolak Allah punya. So kafir ini dia ingkar. Ingkar tu maksudnya dia menolak apa yang datang daripada Allah. Alright, in the simple form of example, kita tak nak tutup aurat. We don't believe in tutup aurat. Of course I believe in Allah, tapi aurat ni, well, ikut suka hati kita lah. Kan, dan dia tak percaya pada apa yang Allah suruhkan, arahkan untuk jaga maruah. Aku tak tutup aurat pun jaga maruah apa? Boleh jatuh kafir. Sebab dia mempersendakan, dia mempermainkan. Sebab itu arahan Allah kot. Kan? Okey, munafik ini orang yang dia pura-pura taat, tapi dalam hati dia penuh benci, menyampah dengan arahan Allah. Yang ini kita tak tahu. Kita hanya tahu pada 3 aspek ciri-ciri yang Nabi sebut. Nombor 1, kalau dia berjanji, selalu dia memungkiri. Kalau kita bagi tanggungjawab pada dia, dia selalu mengkhianati. Kalau dia bercakap, dia ada unsur-unsur bohong. Okey, wallahu a'lam. Kalau ulama dengan pemerintah adalah ulama yang takut dengan sebab dia takut pada Allah, satu lagi dia takut kepada pemerintah tu. So jadi dekat situ dia dua, bukan dia tak takut dengan Allah, dia takut Allah, tapi dia takut dengan pemerintah. Dan Allah bagi formula macam mana kita nak keluar daripada syirik ni. Yuhibbunahum kahubbillah. Kamu ni nampak macam mencintai sesuatu seolah-olah cinta itu layaknya untuk Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Kamu mencintai pemimpin-pemimpin kamu seolah-olah macam cintanya itu patut pada Allah. Kamu mencintai keluarga kamu, macam keluarga ini macam patut cinta tu kau bagi pada Allah, tapi cinta tu pada keluarga kamu. Walladzina amanu, tapi orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, akan sentiasa mencintai Allah. Asyaddu tu maksudnya lebih mencintai Allah. Jadi kita dah tahu aku sayang betul dengan anak aku. Kena fikir balik. Sayang aku pada Allah macam mana ya? Sayang aku pada Allah adakah sama macam ni? Ataupun sama macam ni. Kurang lah. Kalau kurang kena tambah sayang kita pada Allah. So sehingga anak kita dengan Allah, kita sayang Allah lebih daripada anak kita. Yang itu kena praktis selalulah. Yang tuan-tuan perempuan ini, Saidina Umar pun ada juga. Dia berhadapan dengan konflik perasaan cinta ni. Dia sebut dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada segala yang aku ada, lebih daripada keluarga-keluargaku, lebih daripada sahabat-sahabatku, kecuali diriku. Maksudnya dia sayang Nabi selepas dia sayang diri dia sayang pada diri dia lebih daripada Nabi. So of course lah sahabat
Sayyidina Umar Al-Khattab kot. Takkan dia tak faham kan? Ni hadis. Ada hadis yang kata kau kena mencintai diri, mencintai orang lain sebagaimana kau mencintai diri kau. Jadi dia muhasabah dengan Nabi. Dan Nabi kata apa? Tak cukup imanmu. Tak betul lagi imanmu. Sampai bila? Itu yang Nabi sebut. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang daripada kamu sehinggalah engkau lebih cintai daripada dirimu, daripada mak ayahmu, daripada anak-anakmu, daripada orang lain. Itu maksud iman yang sebenar. Aduh, Masya Allah. Kan situ Alhamdulillah kita kena selalu timbang-timbangkan lah tuan-puan kan. Kita punya keimanan ni. Sayang pada anak boleh, tapi kemudian kita ukur sayang kita dengan Nabi, dengan Allah ni macam mana ya. Jadi itulah. Alright. Terima kasih Kak Salwa. Serahkan kembali. Masya Allah.